Atau kita start dulu kawan? Okey, kita start dulu. So, sudah. Ya. Atau kita start dulu kawan? Boleh kot? Okey. Okey, kita start. So, sudah. Ya. Hello everyone. Oh, okey. Atau kita start dulu kawan? Boleh kot? Okey. 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 Kita start. So, sudah. Ya. Alright. Boleh dengar? Hello everyone. Boleh dengar? Oh, okey. So kita atau kita start dulu kawan? We are online now. Members, ladies and gentlemen, selamat datang ke webinar Koshi Auctioneers. Koshi, kita masih lagi tunggu untuk rakan-rakan kita untuk join bersama-sama pada webinar pada hari ini. Kita ada topik yang sangat menarik pada hari ini. Ini adalah hasil daripada pengalaman kami selama lebih 15 tahun, dan kami rasa ini merupakan salah satu topik yang menjadi isu utama bila bercakap berkenaan dengan beli hartanah dalam learning account. So kita masih lagi tunggu untuk rakan-rakan kita join sekali. So hari ini merupakan hari di mana puasa bulan Ramadan start besok, hari pertama. So hari ini semua yang memang I would say busy. So dalam busy itu kita join bersama, dan tolong komen, tolong share, tolong like page kami. Tag kawan-kawan anda, rakan-rakan anda untuk join sekali pada hari ini. We are very much obliged to have all of you, and it is our main idea is to disseminate much information as possible to members of the public untuk faham dengan lebih banyak, dengan lebih mendalam isu-isu yang dipertikaikan dalam lelangan. Now, is it okay? Masih lagi merah? Ya, kita sedang mengalami isu teknikal sini. Is it okay? Still semua okay kawan? Oh, still. Okay, tak betul. Alright. Minta maaf, kita ada sedikit masalah gangguan teknikal tadi. So anyway, sambil kita lihat video-video ini yang telah kita buat, you can visit YouTube channel Koshi Auction channel, di mana kita ada video-video berkenaan dengan isu-isu
ataupun masalah-masalah yang timbul atau kesilapan-kesilapan yang lazim dibuat oleh pembina, kita dah buat video dalam dua bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. So anda boleh pergi share video tersebut dengan rakan-rakan, be part of our community. So untuk kita continue pada hari ini, kalau anda tahu webinar pada hari ini adalah berkenaan dengan mengesan scam di lelongan awam hartanah. So banyak ada persoalan-persoalan bila kita buat advertisement, bila kita hantar message kepada orang awam, kita terima banyak komen-komen berkenaan dengan topik kita sekali. Ada yang bertikaikan penggunaan scam dan macam-macam. So kita bukan nak memberi apa-apa salah faham dalam mempertikaikan perkataan itu. So kita start hari ini, kita mulakan hari ini dengan langkah kanan, di mana kita akan explain, kita akan cuba describe apa itu scam. Sebab ramai yang kurang faham. Scam yang kita faham, orang lain faham sebaliknya. So mari kita faham dulu apa itu scam dan apakah scam yang kita cuba nak highlight di sini. So scam, apa itu scam? Kalau anda lihat, kita boleh nampak definisi scam itu sendiri yang melibatkan bagaimana bahasa Inggeris dictionary describe the scam, yang mana penggunaan perkataan-perkataan yang sungguh mendalam kalau kita lihat. So dalam definition Weber dictionary, basically a fraudulent or deceptive act or operation. So memang ada niat nak menipu. Memang ada niat. So masalah scam ini wujud, dan wujudnya scammer ada disebabkan orang awam itu sendiri kurang arif bila kita bercakap mengenai knowledge ataupun pengetahuan yang ada dalam isu lelongan. So hari ini Koshi Koshi's Community adalah satu grup yang Koshi Auctioneers sendiri telah persiapkan, di mana dalam komuniti ini kita ada ramai member-member orang awam, termasuk tim kami sendiri, di mana kami memberi tunjuk ajar bagaimana ataupun tips-tips untuk mendalami pengetahuan lelongan awam. So wujudnya scam. Mengapa wujudnya scam? Dan apa itu scam? Kita dah faham. So definisi scam itu sendiri kita telah faham, iaitu ada unsur memang niat jahat untuk menipu seseorang. So mengapa Koshi Community ataupun Koshi Auctioneers mengambil langkah ini? Sebab kami cuba sedaya upaya kami untuk menjadi pusat kesayangan maklumat lelong dan bidang, atau dalam perkataan lain, Auction Information Authenticity and Bidding Knowledge Center. Ini adalah niat kami. We want to make it that whenever we go in, bila anda pergi untuk membeli sesuatu rumah ataupun harta, satu tempat yang kita boleh untuk kita refer to definitely is Koshi Community ataupun Koshi Auctioneers Community yang kita telah buat dalam Facebook page. So, anda boleh join. So untuk itu like, share dan komen hari ini sekarang, komen sekarang so that and share to all your friends because we need more people coming in. We want to tell everyone, we want to educate as many people as possible when it comes to
auction knowledge. So we have a very fair and open message to all of you. You should know this. So before that, I want to just highlight on webinar kita punya intipati hari ini. So please take note. Our main idea is to educate the public and create awareness. Itu adalah idea kami, idea utama kami. So sila sediakan kertas, buku nota, pen, salin nota, tanya soalan. So all these are very important for us sebab kita nak tahu apakah persoalan-persoalan yang menjadi pertikaian masyarakat awam. So bagi saya lihat dari perspektif pelelong, dari perspektif experience saya, inilah kemungkinan persoalan-persoalan yang perlu dijawab. Pada masa yang sama, kami perlu bantuan anda. So bantuan anda yang kami perlu adalah tolong share kepada rakan-rakan. Masa yang sama, paper, pen mesti di tangan anda. Tulis nota-nota yang perlu, yang dirasa perlu. Ini ada merupakan satu link ataupun satu information yang perlu kita simpan. Dan kalau soalan berkenaan dengan topik hari ini, saya akan cuba jawab sekarang juga. Kalau soalan spesifik, saya akan jawab kemudian supaya tidak menjejaskan kesinambungan webinar pada hari ini. So, masa yang sama, jangan lupa like, comment, and share. It's very, very important for us because we want more people to come in and understand and fully utilize the knowledge that we're going to share with you. Oleh kerana kami di pihak Koshki mengambil masa untuk mengangsi pengalaman dan pengetahuan di dalam industri lelungan awam hartanah ini, kami juga mahu anda bersama kami berkongsi pandangan serta soalan kepada kami. Pandangan dan soalan anda sila share di ruang komen FB Koshki Auction supaya dapat membantu menjawab kemusykilan tim Koshki serta orang awam dan juga memimpin orang awam supaya menjadi lebih arif mengenai isu lelungan awam. So, saudara-saudara sekalian, kita pada hari ini juga perlu tahu Koshki Auction mengambil iktibar untuk memberi webinar pada hari ini. Kumpulan target kami ataupun the targeted group ialah group yang tidak pernah menjejak kaki ke arena lelong. Kalau anda pernah ada experience, mungkin apa yang saya cuba berkatakan di sini atau cuba nak share di sini mungkin ialah benda remeh-temeh, I understood. Tapi saya lebih fokus kepada grup ataupun kumpulan yang saya rasa perlu mendapat tahu sebab ada banyak peluang di sini. So, apa itu SQM? Kita dah lebih kurang faham dan untuk itu saya juga nak share dengan kamu siapa saya. Okay. Background saya adalah seorang pelelong selama lebih 15 tahun. Saya dalam arena hartanah ini dari tahun 2002 daripada jadi seorang block agent, begitu mengambil lesen pelelong dan menjadi pelelong dan for that particular period saya di sini. Maka knowledge dan experience yang saya ada berhubung dengan customer di lelungan-lelungan awam menjadi satu experience yang tidak boleh atau pengalaman yang tidak boleh dipertikaikan. Saya memang tahu ramai di antara kita yang juga pelelong. Welcome to the group, come and share. I'm trying to help everybody di sini. Saya juga tolong semua rakan-rakan pelelong saya. The idea behind this is untuk membantu masyarakat awam yang tidak faham mengenai lelungan awam. So, sebab itu dengan experience yang saya ada, saya telah membuat pilihan untuk membuat webinar pada hari ini
supaya lebih banyak orang dapat terima maklumat mengenai lelongan wang. So, apa itu scam dan mengapa hari ini kami telah memilih topik scam? Berapa di antara kita yang faham terma atau terms and conditions dan prosedur lelongan? Cuba bagi komen. Berapa orang tahu? Saya nak tengok berapa orang tahu. Berapa orang tahu mengenai komen di sini? Berapa orang tahu mengenai prosedur lelong dan selok belok lelong dan pernah ataupun siapa pernah beli ataupun pergi ke lelongan awal? Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. I want to see how many of you. Let's check. Come. Alright. I can see some of you have shared. Good, good, good. So, bukan ramai. Anda baru terima kasih kerana anda telah ada satu pengalaman. Bukan ramai di situ yang ada pengalaman. So, kita di sini mengambil idea untuk share dan that's the reason kita mengambil topik pertama mengenai scam kerana ramai yang pernah jumpa dengan saya dan meluahkan rasa mereka kerana telah tertipu. So itu saya pada hari ini kita gunakan dan Koshi pada hari ini kita gunakan topik scam pada hari ini. Alright, mari. Mengapa? Nombor satu, mengapa kita perlu belajar supaya kita boleh faham dengan lebih mendalam? Kita ada dua sebab dia. Yang pertama, dalam topik pertama ialah mengenai kerugian. Kerugian yang saya cuba berkatakan di sini adalah dua. Kerugian disebabkan kita kena scam. Kita boleh rugi sebab orang scam kita, sebab maksudnya dia kata benda tu memang ada, kita bayar duit, kita rugi. Sebab kita tak faham knowledge ini, kita tak ada knowledge ini, maka kita kena scam. Keduanya ialah loss of opportunity. Oleh kerana kita tak faham apa itu lelongan awam, macam mana prosedur dia, macam mana nak faham dia punya kedudukan, apa yang patut kita buat, apakah benda-benda yang kita kena buat sebelum lelong dan selepas lelong, benda ini semua kita tak berapa faham, maka rugilah peluang-peluang yang wujud kat situ. Maka bila satu hari itu bila kita dah faham, kita pergi, mungkin dah lambat. Tapi jangan takut, kita tak lambat. Tahun 2020 peluangnya mungkin banyak. Ingat, bukan murah, harga tak pernah jatuh. Itu pandangan anda. Harga rumah tak jatuh, tak drop. Tapi peluang akan ada. Value will still maintain, pocket of opportunity akan timbul banyak. Pada tahun 2020, 2021, kemungkinan besar. Sebab kita ada moratorium dan sebagainya. Minggu lepas saya dah share berkenaan dengan kemungkinan kita ada those bracket di mana moratorium itu akan tarik peluang-peluang lelungan untuk 6 bulan kemudian. So, I'm talking about January, February, kemungkinan kalau yang ada, dia mungkin datang January, February, March tahun depan. Tapi kita jangan tunggu January, February, March tahun depan. Kita belajar sekarang. Hari ini juga kita belajar so that we can have more knowledge about it rather than waiting for the end or at the later part. So, dua problem kita solve. Satu, supaya kita tidak kena scam. Keduanya, loss of opportunity. Rugi banyak tu. So, kalau kita boleh faham lelungan ni, kita boleh settle dua perkara dalam satu pemahaman. Alright, the next one. Mengapa scam itu berlaku? Saya akan at the end of the next part, I'll talk about macam mana dia berlaku. Sekarang saya akan cakap pasal macam mana atau mengapa dia berlaku. Why it happens.
Okey. Sebenarnya ada dua bahagian saya nak share ni. Kenapa dia berlaku? Sebab satu, kerana orang yang nak scam itu memang tak berniat nak scam. Scam itu berlaku kerana orang itu tidak berniat untuk scam. Dia cuma salah satu anggota bijak pandai kedai kopi. Dia duduk kedai kopi, dia tahu semua perkara di Malaysia. So, bijak pandai kedai kopi ni, dia hanya tahu, dalam bahasa Inggeris kita cakap, Jack of all trades, master of none. Atau Dr. Quack. Jarang tak tahu banyak, tapi jarang tahu sedikit sebanyak. So, dua perkara berlaku. Satu, yang ini memang tak ada niat nak tipu, tapi kita tertipu. Kerana kita fikir dia tahu, dan apa yang dia cakap itu betul, maka kita ikut cara dia, maka kita dapat bala dia. Yang keduanya pula, grupnya adalah grup yang memang berniat untuk tipu. Itu kita kemudian. Sekarang mari kita bercakap berkenaan dengan kedai kopi. Bijak pandai kedai kopi. Orang yang bijak pandai yang duduk di kedai kopi ini, mari kita bincang mengenai mereka. Saya ada 3 kes tadi yang saya nak share. Kes tadi pertama ialah berkenaan dengan 2 individu. Satu ialah seorang penjual, seorang lagi ialah seorang pembeli atau pembidang. Anda kena faham, lelongan semua hartanah hanya boleh dibeli di lelongan dengan syarat tuan rumah itu kita tak boleh nak jumpa. Tapi kalau kita tahu siapa tuan rumah dan dia pun memang berniat nak jual, maka bijak pandai kedai kopi ini mungkin bagi pandangan yang kata, mengapa kita beli kat lelong? Lelong kita kena lawan, mungkin harga naik. Oh, mari kita beli terus daripada tuan punya owner rumah ni. So dia akan cakap, okey, ini Encik Ahmad. Kalau kita lihat di sini, kita boleh nampak yang sebelah kiri itu pembeli, yang sebelah kanan itu penjual. So dalam hal ini, penjual ni hutang dia 250,000. Hutang di bank, rumah tu nak kena jual dah tu, nak kena pergi lelong. Sekarang saya nak cuba cakap satu scam ni, satu kes tadi, very interesting. So hutang dia 250,000, manakala harga result dia 300,000 dan dia pun nak jual 300,000. Siapa-siapa nak beli, saya nak jual 300,000. Dia pun seronok nak jual 300,000. Di sini ada difference lebih kurang 50,000 untuk penjual. Bermaksud kalau dia jual pun dia boleh bayar hutang dekat bank. Dalam hal ini, deal ataupun perjanjian jual beli ini tiada masalah. Sebab bank tidak akan kacau. So bagi bank, dia boleh terima duit. 250,000, no problem. Sebab dia jual memang tinggi. Ini betul. Ini boleh buat. Scam nombor 1 yang selalu orang cakap adalah kita jangan beli di lelong, kita boleh beli terus daripada owner. Kalau inilah senario dia, kita lihat kemudian sama ada ini senario yang boleh diterima atau tidak. Yang kedua, senario kedua, di mana orang yang sama, penjual dia sama, pembelinya sama, rumah yang sama. Sekarang senario dia berbeza. Senario sekarang, harga jualan atau market value dia 300,000, redemption sum dia ialah 350,000, 320,000. 320,000. Maksudnya harga jualan dia kurang daripada apa yang dia hutang di bank. Maka dalam hal ini, kalau anda nak beli rumah itu sebelum hari lelong, kalau you tak tahu, you naik.
Sebab owner tu dia sign 300,000. Sebenarnya you kena bayar dekat bank 320,000. Sebenarnya you beli 320,000. So bijak pandai kedai kopi ni, dia tahu benda tu boleh buat, tapi bahagian berapa hutang di belakang itu dia orang tak tahu. Sebenarnya dia orang memang tak ada niat nak tipu. Tapi you kena tipu lah. Sebab you tak pergi buat your necessary homework. Maka apa yang patut kita buat? Apa patut kita buat? Kita perlu faham apa hutang dia dulu. Berapa hutang dia dulu. Sebelum kita even want to decide nak pergi discuss dengan dia untuk beli terus daripada dia sebelum hari lalu. So di sini pembeli naiklah. Kalau you pergi balik kepada bijak pandai kedai kopi tu, dia tanya balik, apa abang? Cakap boleh beli, aku beli sekarang tak boleh nak tukar nama. Kenapa? Saya ada hutang, dia ada 20,000. Sekarang bank minta extra 20,000. Aku mana ada duit? Burn. Habis. Lelong pun tak jadi, duit you pun kena. So di sini, siapa, dia bukan ada niat nak tipu, tapi you kena tipu, so you cannot I'll say, point fingers, kata sebab you lah saya rugi, tak boleh. So, itulah perkara yang kita kena faham. Dalam kes study yang ketiga, yang saya cuba nak highlight di sini adalah di mana penjualnya, pembelinya satu, harga belian boleh tahan, dia beli market value, redemption sum murah, tapi di sini penjualnya ada dua orang. Di mana isu di belakang. Tapi sekarang kalau yang baru masuk ni, saya cuba nak beritahu sekarang I'm trying to explain, ada scam yang kata kita boleh beli rumah sebelum hari lelong. So I'm trying to explain, memang boleh, tapi ada syarat dia. So saya cuba nak explain, make you all understand syarat-syarat yang kita kena faham sebelum kita nak buat deal sebelum hari lelong. Sebelum hari lelong memang boleh beli, tapi dengan syarat semua orang kena setuju lah. Bank kena setuju, penjual kena setuju dan sebagainya. So penjual memang dia setuju bila-bila pun, tapi yang masalah dia adalah bank. So kita nak tahu berapa dia punya hutang sebelum bank kata okay, I agree with you, saya boleh release this particular property. So kita dalam section ketiga, iaitu ataupun case tadi yang ketiga, di mana pembelinya satu, penjualnya dua. So dalam hal ini saya pernah ini pernah berlaku sebab this is from my experience. Saya buat case tadi ini bukan saya create the story. I'm telling you through my experience. So apa jadi? Dalam satu case ni, tuan punya penjual ni dia betul-betul berminat. Dia keep on calling my customer. Saya tak tahu pasal benda ni. Lepas tu baru customer saya beritahu saya. So that is the reason why I do all these webinars. Sebab ramai yang selalu call lepas benda tu jadi. Saya bukan lawyer, so I feel bad. So apa jadi? Lepas dia orang dapat tahu rumah tu nak kena lelong, pergi jumpa dan owner tu beritahu, kata I want to sell. What's the redemption sum? My redemption sum is 150,000. I want to sell at 300,000. So my friend was a bit happy, so dia tahu dia boleh beli sebelum hari lelong. So bila dia beli, dia lupa satu benda, tapi dia remember satu lagi, iaitu redemption sum. Tapi dia tak teringat berkenaan dengan deposit. Of course, dia sebenarnya boleh jumpa dengan lawyer untuk dapatkan persetujuan lawyer sebelum dia buat land search dan sebagainya. Tapi di sini isu dia bukan nak beli, bukan deposit, bukan apa. Dia hanya nak dapat deposit 5,000 tu. 5,000 atau 10,000, earnest deposit. What happened? Lepas dia bayar, that particular husband tu, he left that particular house. The wife is still there. They are going through divorce. So bila dia pergi, wife tu kata, no, I have no intention to sell. We are now in dispute because we are going to get, I'm going to take back the property and he's going to take another property. No, I'm not going to sell this house. So apa jadi?
So di sini ada lagi satu masalah. So bijak pandai kedai kopi, dia orang mungkin tahu berkenaan dengan lelongan, dia tahu berkenaan dengan boleh beli sebelum hari lelong, tapi yang kena tipu kamu. So ini adalah 3 senario yang saya beritahu. So dalam 3 senario ini, senario yang mana satu yang boleh kita dengan openly kita boleh pergi beli? Yang mana satu? Senario 1. Dalam senario 1 ini, dia merupakan satu-satunya deal dalam kes tadi ini yang boleh kita terima, iaitu harga belian lebih tinggi daripada hutang di bank. Manakala 2 lagi memang risiko dia tinggi. So kita kena faham benda ni dulu. Mengapa kita boleh ada masalah? Sebab kita tak faham. Sebab itu kadang-kadang kita fikir, alamak, saya patut beli ya rumah tu, kita tak beli. Kawan kita beli. Dia kata, wah, saya beli, untung lah sebelum hari lelong saya sudah beli. Oh, saya sudah untung, bla bla bla. Okay, fine. Kita pula, saya pun nak beli. Ada satu middleman, jadi dia kata, ada satu property nak lelong kan. Tapi owner cakap, dia boleh jual awal, dia mau beli kan? Saya mau beli. Berapa dia hutang? Dia hutang kurang. Okey, saya beli. Confirm. Tapi kita cek benda ni. Masalah di sini adalah masalah kita. Bukan masalah penjual. So, itu adalah kes tadi 1, kes tadi 2, kes tadi 3 yang saya cakap tadi. Yang scam yang keduanya pula, scam 1 ialah berkenaan dengan bijak pandai kedai kopi. Yang scam keduanya pula, dia berkenaan dengan introducer. This introducer can be anybody. Kawan-kawan yang kita kenal, mungkin kita kenal dia dari Facebook dan mana-mana. Okey. Introducer ini, dia scam ni, dia buat penipuan ni di bahagian di mana dia tidak bagi tahu any hidden cost yang ada dalam property ini. Tengok saya pernah dengar ramai kawan-kawan saya jumpa saya, dia kata, saya dapat list ni, boleh beli ke? Dan selalu saya punya sorak yang macam mana dia dapat list ni? Dia kata, bukan, saya dapat daripada seorang ejen. Siapa ejen ini? Tak tahu lah, dia buat rumah lelong saja. Dia cakap dia kalau buat 20 tahun, 10 tahun, okay fine. Berapa hutang tak tahu. Ini tak tahu. Ini tak tahu. See what happened? Some of the introducer ataupun orang tengah ni, dia cuba nak dapatkan komisen dari bank. So bila dia dapat komisen dari bank, dia tak kisah, dia dapat buyer, dia dapat komisen. So apa akan berlaku ialah, dia akan cakap anything from ground to the sky and promise you everything that he can promise, that everything is okay. Dan you beli menggunakan seseorang, orang tengah, yang dia tak berapa pandai berkenaan perkara ni, dan you want to believe that, dan you beli rumah tu. Bila you dah beli, bayaran penuh dah dibuat, bila nak transfer, you kena bayar maintenance, you kena bayar quick rent assessment dan sebagainya. Siapa akan cek benda ni? Kita sendiri kena buat. Kawan saya dia beritahu, saya so tahu dia hutang 10,000. Macam mana you tahu? Tak, ejen tu dah beritahu, dia kata dia so cek. Gila. Dia nak percaya ejen. Kita sendiri kena pergi tahu. Kena pergi nak cek di mana. Tak tahu macam mana nak buat. So you kena pergilah join dengan orang yang kenalan macam tu. Faham? So ladies and gentlemen, saya dah share banyak ni. Tolong share, tolong komen, tolong like. You know, I want more people to come in and understand the whole concept of scamming yang berlaku dalam property auction ini. Dan jangan lupa, kita pun mungkin time hari ini mungkin dia tak berapa kena sebab sekarang sebaik terawih. So, nama it's okay. Kita boleh pergi still recording. Ada kita buat recording event ini. Anda boleh pergi ke Facebook untuk watch the full video. So, orang tengah ni, dia will say, condition rumah tu cantik je, boleh beli, tak ada masalah. Orang yang duduk dalam rumah tu, lepas you beli, dia akan keluar. He will tell you,
everything that possible to make you buy the property. Ada juga orang tengah ni, dia kata kalau you beli rumah saya bagi you commission. Beli rumah dapat commission? Macam mana? Sebab bank bagi commission, dia akan share dengan you sedikit commission. Ada juga orang awam, kita ni dia buat masalah, dia mengalami masalah ni. Juga dia ingat, di rumah dapat duit kan, baik saya beli. Dan dia akan percaya 100% apa yang orang tu cakap. Lepas tu bila tak boleh tukar nama dan sebagainya, baru dia akan cari balik, ejen tu dah hilang. Tapi masa you ambil commission, you tak tahu. Masa you terima commission dia, you tak tahu. So, nanti kenalah you jalan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini untuk selesaikan masalah. End of the day, boleh tak you selesaikan? Kalau boleh selesaikan, very good. Kalau selesaikan, burn your money. So, ini merupakan scam kedua yang mungkin berlaku dalam sesuatu lelongan. Sebab itu, orang takut. Sebab kawan-kawan dia kena masalah ni, dia pun takut. So, boleh tak saya ada beberapa soalan mungkin tanya so that we have two-way communication. Let's start asking questions. This also will be like very good for me to answer bila while we go on this webinar. Alright? Itulah orang kata bila the deal is unbelievable, don't believe. When the deal is unbelievable, don't believe. Okay? Don't bet. Jangan lupa. Alright. Yang ketiga, case study number 4. Case study number 4 ialah berkenaan dengan satu lagi isu, iaitu dalam ini, di sinilah kita boleh nampak the scam happening. Yang scam yang selalu kita kata scam ni, di sini ini adalah ini satu scam, yang scam of all the scam yang selalu berlaku. Di sinilah kita kena berjaga-jaga. Selalunya scam ini berlaku sebab orang yang nak bagi tahu ini, dia tahu you memang berminat nak beli rumah ni. Dia tahu you have a very strong need for the house. Dan cara dia orang meet you is by telling you, okay, this is a deal that is available. Kalau you bayar saya deposit 5,000, saya boleh block deal ini, saya boleh tolong beli di belakang lelongan, at the back door, no need go for the auction dan sebagainya. Maka disitulah you buat satu kesilapan. You kena faham dalam lelongan mesti kita lalui proses lelongan. Mengapa? Jual beli melibatkan dua pihak. Pihak pembeli, pihak penjual. Dalam sales and purchase agreement ataupun memorandum of transfer, kalau dalam yang pandai-pandai tu, kalau kita cakap borang 14A, borang 14A yang melibatkan transfer of name. Dua orang kena sign. Satu pembeli, satu penjual. Kalau kita beli daripada penjual biasa-biasa yang tepi rumah kita, yang orang biasa, memang dia owner rumah tu, maka dia akan sign borang 14A untuk kita transfer. Tapi kalau kita beli di lelongan, yang akan sign ialah mahkamah. Mahkamah yang akan sign untuk kita transfer property itu ke nama kita. So borang 14A akan dibuat sama ada penjual ataupun mahkamah dalam hal ini. Okey, lelongan awam hartanah yang saya cuba nak describe ini adalah untuk mahkamah yang laka. Kalau yang ada yang tahu berkenaan laka, iaitu loan agreement come assignment kind of auction yang dia buat di hotel ataupun di office pelilong, dia lain sikit. Itu saya akan buat satu lagi webinar berkenaan dengan laka cases, tapi hari ini berkenaan dengan mahkamah saja. So bila mahkamah, dia ada dua cara. Satu, sama ada dibeli terus daripada pembeli, penjual itu, ataupun dibeli daripada lelongan. So kalau dua cara ini tidak boleh, tak ada cara lain. You tak boleh beli di belakang mahkamah,
dalam mahkamah, bawah mahkamah, tak boleh beli. Dia mesti kena pergi pada hari lelongan dan buat bidaan. Baru you boleh beli. Kalau tidak, you tak boleh beli. So kalau ada isu-isu berkenaan dengan saya boleh beli di what do you call, mahkamah tanpa pergi ke lelongan, maka itu adalah satu pembohongan. Sekarang okey. Itu adalah satu pembohongan. So jangan percaya. Kalau mahkamah, sama ada you beli di lelong atau you beli daripada tuan rumah. Itu saja. Kalau beli dari rumah, tuan rumah, ada syarat dia. Pinjaman ataupun hutang dari bank kurang, harga jualan tinggi. Jadi ada gap. Ada ini harga dia hutang di bank, ini pula harga jualan dia. So maksud ada gap. Tapi kalau harga jualan dia sini dan hutang dia di sini lebih tinggi, tak boleh. There's ada dengan proses dia. Memang it's very tedious job. Kalau untuk yang novice, yang amateur, jangan pergi masuk sana. Dia cerita besar. So make it simple. This is what you all need to do. Is it possible? Okay, I would like to take a question. Is it possible for me to block the option if I am a victim as a case study number 3? Case study number 3. Okay, Erina. Thank you, Erina. Okay, kita ada satu soalan di mana Erina dia tanya, bolehkah saya pergi block option itu kerana saya adalah seorang victim ataupun mangsa dalam hari ini. Okay, block itu saya tidak pasti, tapi you have a caveatable interest. You ada caveatable interest dalam hal ini. Saya akan bercerita berkenaan dengan caveat dalam lagi satu webinar, tapi boleh kerana kita ada time, I would like to go into Erina preparation. Erina, you have a caveatable interest. So maksudnya you boleh pergi caveat, see ya, kalau dia dua owner, dia ada dua share, setengah-setengah. You boleh pergi caveat share husband dia. Dalam caveat document tu you boleh add in lah, kata you dah bagi deposit dan sebagainya as a proof. Then you go for caveat, launch a caveat. So usually when there's a caveat, selalunya orang tak datang bidal lah, unless yang datang bidal tu dia nak lawan juga. Dia akan lawan dan dia akan dispute your claim di mahkamah. Dan you kena pergi ke mahkamah dan tunjuklah mengapa you caveat. You ada proof tak? Kalau you pergi cash, naya. Tapi you pergi check, you ada proof, you ada letter dan sebagainya, mungkin pembeli tu untuk remove your caveat, dia kena settle you dulu. So yes, stop I don't know, but you can definitely launch a caveat. Which ada caveat selalunya orang susah nak masuk ataupun tak berani nak masuk dalam dia. I hope I answered you, Erina. Okay ya? Tolong komen Erina kalau saya ada jawab dengan baik ataupun you dah boleh faham dalam bahagian itu. So berbalik kepada kita punya point tadi berkenaan dengan case tadi yang keempat, berkenaan dengan deposit yang kita terima atau kita bayar kerana kita nak beli sebelum hari lelongan itu. As I said, kalau dia bukan menggunakan dua cara ini, ialah dua cara, iaitu satu, sama ada kita pergi terus untuk lelong dan beli ataupun kita beli daripada tuan punya owner. Kalau ini bukan caranya, there's no other way. Boleh faham? Ini untuk lelongan mahkamah ya. There's no other way. So please understand that. Sebab di sini selalulah ada, saya dengar selalu sampai saya give up lah, macam tu lah, give up dia. Bagi deposit, ada check tak? Tak, saya bagi cash. Berapa ribu yang nak beli? Dia kata begini. Apa jadi? Dia hilang. So why this is happening? Okay, there's one question. Maybe I can look at it. Teo Gyap Singh is asking a question. If there's a caveat on the property which is to be auction, that means I can only buy using cash in auction and cannot get loan. Okay, Teo, it's basically like this. Actually, not to say you need to buy cash. Sebenarnya dia begini. Let me just explain to you
the concept of auction. Bila you put your auction, you bid up, you bid on that particular day and you won. Assuming today is the deadline. You see, the procedure says, the terms and condition of auction is that you need to pay within 120 days. I hope you understand that. You kena bayar dalam masa 120 hari. Bayar kan? That means, katalah harga rumah 100,000. You bayar 10,000 hari ini dan you menang, lagi 90,000. This 90,000 you need to pay within 120 days, which is about 4 months. So, untuk beli rumah ini, selalunya, actually the main concept, actually I have a book on the book is outside. Maybe totally I can share. See, the concept of owning a property, you are buying, let's say I'm buying from you and you are buying from me. You beli, saya jual. Agreement is saying like this. Saya beli, saya jual, you beli 100,000, you bagi saya, ambil di rumah. That's the only deal. Macam mana you dapat itu duit? How you get the money? I don't want to know. Same thing goes to court auction. Court only wants the money. Court don't want to know where you get the money from. So, coming back to the caveat. So, when you have the caveat, what happens is that selalunya kita beli rumah, 10% dah pay, 90% we take the document of the contract, we go to the bank and say, bank, I'm buying this property, I'm the winner, I'm applying for a loan. Bank, bila dia nak issue out bank loan, bila dia nampak ada caveat, dia tak akan release the loan. Bank will tell you, hey, I tell you what, you go and please clear the caveat. Please remove the caveat, then you bring the clean title, then I give you the loan. So the caveat is actually blocking from the bank to release the money. So for that purpose, that's why people say you need to buy cash. You need to buy cash means you need to get some money and pay off and take time. Because you see, removal of caveat, when there's a caveat, you need to buy the caveat document. That's why it's an interesting topic when you talk about caveat. It's an interesting topic. You need to buy the caveat document, get the caveat document, and you need to understand why the caveat for. And that particular document, you need to get, I would say, experienced lawyer to go through the caveat document and give you an opinion whether this caveat can be removed or not. If the caveat can be removed, then only you go for auction. You go, you buy, you pay off cash, you take the property, then only you can sue that particular guy who put the caveat to remove the caveat. You can file a case to remove the caveat. And that fellow will come and challenge. Oh, no, I don't want to remove my caveat. I have caveatable interest. Okay, you need to pay me. I paid 30,000 for this house. You know, this and that. Why you pay? Oh, I loan, hutang, alone, all buang lah. Unless he got a S&P. Kalau dia ada sales and purchase agreement, he would have attached in the caveat document when he caveat the other day. That's why buying the caveat document is very important. Anyway, Theo, I'll be doing one series on caveat where I'll be bringing in my lawyer friends to also explain on the caveat. Team, if you're watching, please take note. Caveat will be one of the topics that we need to highlight. All right. So, Theo, just to make you understand, the payment of buying in cash not necessarily mean you can get the house. I hope you understand. If there's a caveat, that does not mean you pay cash, you get the house. No. You pay cash, property is still not transferred under your name. But for the court, you have done your part. That means you have court, no problem. Because court won't give any extension. 120 hari, 120 days, 120 days. They won't give you extension. So with the court, you have no problem. The only problem that you have is to get your name registered in the title. But to get the name registered in the title, you need to remove the caveat first. If you go in
if you go to the court and fight, and let's say you did not buy the caveat document and understand properly about the caveat, you got a problem. You got a problem where you cannot transfer the property. That means stuck lah. Unless that guy compromise, he want to buy back the property from you, and or you pay him and you ask him to remove, up to you. But end of the day, you lose. So don't listen to the agents. Don't listen to the brokers. I won't say agents. I'll say the Kopi Kedai and also Bijak Pandai Kedai Kopi, BPKK, is very important. Don't listen to them. So buying cash is only when you can remove the caveat. Then only you pay cash, because you need time to remove the caveat. Put a lodge case in the court, will take 2 to 3 months. All right. Okay. I hope I answered you, Theo. Can you show a thumbs up, or maybe you can share or give your comment whether I've answered you? At least I know. We can. I can further discuss with you in other time, or maybe if there's a time, I can also talk to you. Wait, I want to take one more question from Muhammad Fakiuddin. Macam mana kita nak tahu property tersebut caveat atau bermasalah? Adakah bank akan maklumkan? Okey. Dia begini. Kadang-kadang dalam persiaran jualan lelong, kalau minggu lepas ada yang tak tahu apa itu proclamation of sale, condition of sale, boleh pergi ke Facebook kita. Kita dah ada video kat situ. Kita ada sampel proclamation of sale and condition of sale. Pergi faham benda tu dulu. Okay, let me just explain to you. Dalam proclamation of sale, there is always a clause that dia orang letak ada caveat dan sebagainya. Tapi you kena faham, all this information is based on earlier documentation or that the bank gave us to the auctioneer to prepare. Document tu kita prepare that proclamation of sale. So inside the detail, usually, sometimes some auctioneer also do a land search, put it in. Sometimes we just follow whatever the bank gives us, we just copy and paste, and that's what the bank wants also. You can faham. Caveat can be lodged. Let's say auction is today evening. Let's say 2 o'clock auction. Assuming lah, pukul 2 lelong, pagi saya pergi masuk caveat. How will you know? Or I went and lodged a day before. Ada orang pergi masuk caveat sehari sebelum. So bank dia akan bagi tahu setakat yang dia tahu. Tapi kita sebagai pembeli dalam proclamation of sale telah dinyatakan dengan penuh clearly bahawa basic information berkenaan dengan all the necessary searches kita kena buat. Kita akan pergi land office, search berkenaan dengan title itu, pergi fahamkan dengan lebih dalam sama ada caveat atau tidak. So, bank akan maklumkan, tapi kita kena buat land search sendiri, Cik Fakiuddin. Kita kena buat land search untuk faham sama ada caveat-caveat yang baru telah dimasukkan, dan kalau ada caveat, mengapa caveat itu dimasukkan. Selalunya orang tengok caveat lari. Tak. Ada caveat, masuk, cari, bayar duit kepada land office, boleh beli dokumen itu. Mengapa ada caveat? Then you try to learn from that. Theo, okay, one more question. But I have POS signed in the High Court and assume that Along has the SNB, then it will be a fight in court. Yes, of course. Theo, dia tanya soalan. Dia ada POS signed by court, dan Along pula ada SNB, then mestilah dia pergi court tu dia lawan. You kalah lah bang. You lose. You'll be in big trouble. So, caveat itu, usually caveat, that's why when they go and fight, the fight should happen fairly, because court will always look at fairness. Kalau caveat itu dimasukkan pada last minute, that means Along is trying to play the fool. Why he went and watched the caveat at the last minute? All this question will crop up, and you might have a chance. Tapi selalunya kalau ada SNB will carry a very strong document. So be careful on that. So, but anyway, you have any problem, you can definitely talk to us. But if I successfully beat the caveated property in High Court, that means I have signed POS and court. So before bidding for the property, I need to ensure the caveat can be removed. Then only, yes, brother, yes, you got my point. Very good. I'm happy that you understand. Yes, you must read. Don't listen to middlemen. Middlemen say, no problem, I have experience, I can remove. Hey, end of the day, he's not a lawyer. You know what he'll say? Hey, last time I can do all. I don't know why, now cannot. Gone, your money. All right? So you can definitely come back to us and understand. So we have another 5 more minutes. I go very quickly. So case 34,
prosedur lelong dan mengapa skenario ini berlaku. Okay. So I always like to refer to condition 1. Refer to condition 1. Property can be bought at auction or before auction with condition related to case study number 1. Hanya dengan case study number 1 itu saja kita boleh buat. Terima kasih Encik Muhammad Tajuddin. Thank you. Please share, please comment. This video will be in our FB and please also share with your friends. Ini memang kita secara sepenuhnya with full commitment kita nak bantu masyarakat untuk memahami dengan lebih mendalam isu-isu dalam lelongan awam. So that is why we are putting all our effort to make sure that our team or orang awam ini faham benar. So key takeaways. And we already come to the conclusion. I'm just going to give you the key takeaways pada hari ini. Can I see the key takeaways? Hang on. Okay. First, kita kena baca dan faham prosedur lelongan. You kena really baca dan faham prosedur lelongan. That means you need to read the POS, you need to read the COS. Bukan itu saja. Pergi buat land search. Dalam itu dah clearly stated. Condition of sale clearly stated. Proclamation of sale clearly stated. Please do your necessary checking. Pergi ke YouTube channel Koshi Auction. Well, we have many videos, and one of the series of video that we have done a few years back is on kesilapan lazim or 9 kesilapan lazim pembidal di lelongan awam hartanah. So 9 mistakes that always the bidders do. 9 mistakes bidders make in high court auction. So you perlu pergi tengok di situ. Kita sudah senaraikan 9 video untuk anda faham apa yang patut anda buat. So that will be good. So go to YouTube and look for 9 kesilapan lazim and subscribe to our channel and give us your comment. Please go and comment. Please help us. Sekarang kita dah buat banyak perkara di sini. Okay, we have done a best part on our side. Oleh kerana kami di pihak Koshi mengambil masa untuk kongsi pengalaman pengetahuan dalam industri lelongan awam hartanah. Kami juga mahu anda bersama kami berkongsi pandangan soalan anda kepada kami. Pandangan soalan anda sila share di ruang komen FB Koshi Auction supaya dapat membantu menjawab kemusykilan orang awam dan juga yang membantu orang awam memahami dengan lebih mendalam dalam isu-isu lelongan awam. So before we end, I would like to also add on, sahihkan yang keduanya, key takeaways ialah sahihkan maklumat yang diterima. You can definitely look at Koshi community because Koshi community we are auction information authenticity and bidding knowledge center. Ini yang kita cuba promote pada hari ini. We want to be the center for authenticating information. I don't want to see any more people getting cheated. Saya tak mau. Bila kita nampak ada orang tipu saja, oh my god, kena tipu. Alamak. Pasal apa? Saya tak faham. Pasal apa dia buat? Sebab dia yang cakap dia boleh buat. So saya ikut dia. So monkey see, monkey do. Kita tak mau. Yang ketiganya ialah hartanah boleh dibeli terus sebelum lelong dengan syarat harga melebihi hutang. Senang. Very simple. If you still think there's a possibility boleh beli, dan you kenal owner tu, hanya boleh dibuat dengan syarat kita harga dia lebih tinggi daripada hutang dia. Then konsep tipu. Apa itu konsep tipu? Tipu ialah T stands for, tulis. Tidak akan rugi. Bila ada sesuatu deal yang datang kepada kita, dia cakap you tidak akan rugi. You kena tahu. Nombor 2, indah kabar dari rupa. Indah kabar dari rupa. Yang ketiga, peluang hanya sekali. Dan keempat,
untung besar. TIPU, dengar baik-baik. Yang ni jangan lupa. Ini adalah daripada SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. We pick up from there. This is something that we can share. Okay? Yang seterusnya ialah mengenal pasti BPKK. Bijak Pandai Kedai Kopi. Hari ini kita telah coin satu word, BPKK, Bijak Pandai Kedai Kopi. So, kita nak tahu siapa dia. Adakah dia dalam kategori BPKK? Ambil information dia, go and find out your own details. Jangan just ikut. Okay? Jangan just ikut sampai kita rugi. So, kita dah sampai di penghujung rancangan atau webinar pada hari ini. So, ladies and gentlemen, thank you very much for your time. We are building our community, so please go and like, share, and comment in our webpage. In our at Facebook, and please share and also subscribe to our YouTube channel, and please be free to join us next week. Next week, we have a very interesting topic. One more topic is regarding how to stop auction. Tu dia. How to stop auction. We are talking about buying. Let me also share with you what will be the reason, or what will be the method to stop auction. I'll give you some tips and tricks. Maybe you can share to all your brothers and sisters, kawan adik-adik, rakan dalam kita, our neighbors yang ada masalah. Ask them to come and visit or join our webinar next week. Bawa masalah banyak-banyak. So remember, sebelum kita bersudah pada hari ini, share and like our page, and we really need your support. Please comment, give us good comment. Let us know what topic yang saya patut cakap dengan Leno. There will be good idea also. So sebelum berpisah, I want to let you know something. Smart people learn from their mistake. Wise people learn from other people's mistake. So with that, thank you very much. Bye.